Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang saintis dan teknokrat di zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Khulafa' ar-Rasyidin bermaksud pengganti iaitu pengganti Rasulullah SAW setelah wafat. Khulafa' ar-Rasyidin merupakan gelaran yang diberikan kepada 4 orang khalifah yang disegani oleh umat Islam pada zaman tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pelantikan bagi menggantikan jawatan baginda Rasulullah telah dibuat dan ia bermula dengan sahabat baginda iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya iaitu Khalifah Saidina Umar Al-Khattab, Khalifah dan disambung oleh Khalifah Uthman bin Affan dan yang terakhir iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib. Zaman Khulafa' ar-Rasyidin merupakan zaman yang paling gemilang dalam pemerintahan dan tamadun Islam. Mereka digurungi oleh tamadun-tamadun yang besar yang lain seperti tamadun Rom dan Parsi kerana keteguhan mereka dalam mengikut setiap aspek dan cara pemerintahan Nabi SAW. Perkembangan tamadun Islam telah berkembang dengan pesat dan adanya saintis atau tokoh dan ilmuwan yang telah memberi kelebihan kepada perkembangan Islam pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian dalam tajuk ini iaitu pertama, mengenal pasti tokoh ilmuwan dan pemerintah pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Yang kedua, menyatakan peranan tokoh ilmuwan dalam mengembangkan Islam pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Yang ketiga, menyatakan kepentingan tokoh ilmuwan pada zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Dan yang terakhir iaitu mengaplikasikan kepimpinan tokoh ilmuwan di zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin kepada negara. Okey, baik. Seterusnya, kajian literatur. Dengan memberikan sumber yang diperlukan, khalifah seperti Al-Mansur, Ar-Rashid dan Al-Ma'mun telah menyumbang secara signifikan dalam mempromosikan kajian saintifik. Ini telah membantu dalam mewujudkan tradisi pendidikan sains. Okey, baik. Tokoh pertama iaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, iaitu seorang yang cemerlang daripada Khawarizmi. Beliau telah menghasilkan nombor yang boleh diemik, genap dan ganjil. Jumlah faktor untuk nombor sama dengan jumlah faktor untuk nombor lain. Beliau juga menciptakan algebra ataupun aljab namanya, seperti algoritma yang masih digunakan hari ini oleh ataupun dalam analisis nombor. Baik, tokoh seterusnya Al-Wafa Abu, iaitu ahli matematik terhebat pada abad ke-10, iaitu seorang Parsi dari Afghanistan yang bernama Muhammad Ibnu Muhammad Al-Buzjani. Dengan menyelesaikan persamaan darjah yang lebih tinggi, beliau menyelesaikan kerja Al-Khawarizmi, iaitu menghubungkan geometri dan algebra. Beliau juga menulis bab yang mendalam tentang bahagian kun, menggegarkan isu pepejal yang terbentuk sebagai sebahagian kun yang berputar di sekeliling paksinya sehingga dia hampir mencapai prinsip penyerapan. Dan yang terakhir, sebagai satu agama yang hadir dengan matlamat bahawa manusia ke arah kebaikan dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia Islam perlu mencipta semula ciri zaman keemasan yang merangkumi kesejakatan, toleran, hormat kepada sains dan saintis, kesatuan matlamat dan cara sains dan iklim yang tidak membataskan pergerakan-pergerakan ahli sains, teknologi dan hasil mereka di kalangan umat secara bebas. Metodologi perbincangan dan dapatan kajian. Tokoh ilmuwan yang pertama iaitu tokoh ilmuwan dan pemerintah pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi tokoh ilmuwan pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin ada 4. Yang pertama, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdullah Ibnu Mas'ud dan yang terakhir iaitu Sayyidina Umar. Jadi di zaman Khulafa' ar-Rasyidin ada empat pemimpin pada ketika itu. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua iaitu Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman dan yang keempat iaitu Sayyidina Ali. Metodologi yang kedua iaitu peranan tokoh ilmuwan dalam mengembangkan Islam pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin.
Jadi tokoh-tokoh ilmuwan ini telah mengembangkan Islam dengan mengembangkan juga ilmu mereka yang mereka dapat kepada umat Islam. Mereka juga sebarkan Islam dan menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Jadi tokoh ilmuwan yang pertama iaitu tokoh ilmuwan iaitu Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman telah mengembangkan ilmu khirat. Ilmu khirat itu ialah maksud memahami dan membahaskan isi kandungan Al-Quran. Umat Islam telah mengetahui dan memahami ayat Al-Quran berdasarkan ilmu yang telah disampaikan oleh Sayyidina Uthman. Tokoh ilmu yang kedua ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini telah mengembangkan ilmu tafsir Al-Quran. Ini untuk memberikan ilmu kepada umat Islam untuk memahami dan mengetahui maksud setiap ayat yang berada dalam Al-Quran. Dan juga telah dibantu oleh tiga tokoh ilmuwan yang lain, iaitu Abdullah Ibn Abbas antara salah satunya. Tokoh ilmuwan yang ketiga iaitu Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau telah mengembangkan ilmu hadis. Jadi Abdullah Ibn Mas'ud ini telah mengembangkan ilmu hadis untuk digunakan oleh kerajaan Khulafaur Rasyidin, dan juga beliau dijadikan rujukan utama setiap umat Islam pada zaman itu. Dan yang terakhir iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah mengembangkan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini berkaitan dengan hukum dalam Islam. Jadi segala hukum berkaitan dengan Islam akan dirujuk kepada Sayyidina Umar. Kesimpulannya, peranan tokoh ilmuwan ini telah mengembang secara pesat, secara ilmu sains dan teknologi juga telah berkembang secara pesat, yang telah membuktikan bahawa sains dan teknologi dan juga ilmu ini penting dalam menguruskan dan membantu menguruskan kerajaan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Bagi kepentingan tokoh ilmuwan pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, keempat-empat khalifah yang dibincangkan itu meletakkan keutamaan yang tinggi kepada kesejahteraan negara, umat dan agama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah berjaya menyelesaikan isu perpecahan yang melanda masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Semua anggota masyarakat menyokong ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mengambil tindakan terhadap pihak yang terlibat. Hasilnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq amat mementingkan keharmonian negara. Selain itu, Khalifah Umar Al-Khattab juga telah membina empangan Abu Musa di terusan Amirul Mukminin untuk menggalakkan aktiviti pertanian. Bagi meningkatkan ekonomi pada masa itu, Khalifah Umar Al-Khattab juga telah menetapkan beberapa cukai, iaitu cukai jizyah, cukai kharaj. Sistem Baitul Mal juga telah ditubuhkan olehnya. Beliau diberi gelaran sebagai Amirul Mukminin atau erti kata lain Panglima Mukminin, sebagai pengiktirafan atas pencapaian dan sumbangan cemerlang beliau. Hasilnya, di bawah pemimpin Khalifah Umar Al-Khattab, ekonomi berkembang pesat dan maju pada zaman Khulafaur Rasyidin. Tambahan pula, Khalifah Uthman memperkukuhkan pertahanan negara secara politik dengan mewujudkan pasukan tentera laut Islam yang pertama di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Beliau juga telah memanfaatkan Baitul Mal yang digunakannya untuk pembangunan negara dan pengembangan tentera laut Islam dengan membeli kapal serta senjata api. Khalifah Ali bin Abu Talib juga berusaha untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Sebagai contoh, semasa perang konflik sivil, walaupun tenteranya telah hampir menang, dia sanggup menamatkan pertempuran itu dan terlibat dalam rundingan kerana musuhnya telah mengangkat Al-Quran. Oleh itu, setiap khalifah sepanjang pemerintahan Khulafaur Rasyidin mempunyai peranan, tanggungjawab dan sumbangan masing-masing kepada kerajaan Madinah. Di samping itu,
Mereka menjalankan negara dengan penuh bertanggungjawab terhadap kebajikan dan kemajuan rakyat serta negara Islam. Mereka bukan saja memperbaharui negara Islam tetapi juga mengamalkan pemikiran sederhana, mengelak daripada mensia-siakan sumber negara untuk mementingkan diri sendiri atau kemewahan. Menurut kajian saya, kerajaan Islam di Madinah boleh berkembang menjadi sebuah negara yang kuat dan mempunyai wilayah pentadbiran yang stabil jika mengekalkan semangat kebersamaan yang kukuh. Di Madinah, pihak berkuasa Islam berjaya bersaing dengan Empayar Rom dan Parsi yang hebat pada masa itu. 4 khalifah semuanya telah melaksanakan tugas mereka dengan penuh kesedaran dan accountability. Mereka tidak hidup mewah dan tidak ego. Mereka telah berjuang dan mengekalkan kemajuan, kemakmuran dan kebahagiaan orang biasa. Rakyat harus menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan dan negara seperti yang dapat kita lihat pada era Ar-Rasyidin. Kerana kejayaan dan keupayaan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik telah membolehkan rakyat menikmati keselesaan hidup dan kekayaan hidup. Rumusan, iaitu saintis dan teknokrat pada zaman Khalifah Rashidin ini telah membuktikan kemajuan teknologi pada zaman itu. Contohnya, pada zaman itu juga terlahirnya kalender yang mengikut sistem hijrah yang telah diwujudkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini telah membuktikan yang saintis dan teknokrat pada zaman itu telah terlahirnya. Yang kedua iaitu tokoh ilmuwan dan tokoh pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menguruskan kerajaan Khalifah Rashidin, dan juga tokoh-tokoh ini telah membuktikan bahawa mereka itu mampu untuk menguruskan kerajaan Khalifah Rashidin mengikut ajaran Islam yang betul, dan juga tanpa teknologi yang hebat seperti sekarang, mereka dapat mengurus dan mentadbir negara dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.